anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada tuan-tuan sekalian. Kita berada pada program Jom Tadabbur Ringkas siri yang ke-16, dan pada hari ini kita special, kita ada tetamu ya bersama, iaitu saya alu-alukan kepada Awang Samsul. Cik Awang Samsul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Tuan Awang Samsul, rakan saya ketika di luar negara dahulu, dan hari ini kembali untuk bersiaran dalam perkongsian kita pada hari ini. Untuk maklumat tuan-tuan yang berada di online, saya mungkin saya nak check dulu sama ada jelas ke tak jelas sekarang ini, sebelum saya bersama dengan Tuan Awang Sian kita pada hari ini. Untuk maklumat tuan-tuan yang berada, jadi kalau jelas boleh maklumkan di ruang komen tersebut, ataupun bagi yang berada di YouTube ya, yang berada kat YouTube mungkin boleh share, saya letakkan ruang juga. Itu adalah link YouTube bagi siapa-siapa yang nak mengikuti ya pada hari ini, insya-Allah. Baik, tanpa membuang masa, pada hari ini kita akan melihat kepada muka surat yang ke-76 ya, 76, dan rujukan utama untuk maklumat semua ialah Amazing Quran ya, Amazing Quran di depan ini. Okey. Dan insya-Allah kita akan sama-sama melihat kepada halaman 76 pada hari ini, insya-Allah. Format yang kita akan gunakan seperti biasa, kita akan membaca ayat pilihan dalam muka surat, dan kita ini berada pada halaman yang terakhir daripada surah Ali Imran. Jadi kalau katakan sudah bersedia semua, Tuan Awang Samsul, boleh kita mulakan dengan kita membaca dahulu daripada ayat 195 muka surat surah Ali Imran, ayat 195 muka surat yang ke-76. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada
Tuan Awang Syamsul membacakan daripada ayat yang ke-195 ya. 195 sebentar tadi, di mana kita melihat kepada apakah yang terkandung di dalam ayat ini, bercakap tentang Allah hanya melihat kepada ketakwaan, melihat kepada ketakwaan. Jadi kalau kita lihat kepada perkara ini ya, kita akan nampak bahawa sebenarnya maksudnya maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak mensia-Kan amalan orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan, kerana sebahagian daripada kamu adalah keturunan daripada sebahagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir daripada kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapuskan kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala daripada Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Jadi ini adalah istilah yang Allah gunakan pada peringkat awal ini, iaitu sebagai fastajaba lahum rabbuhum, ya, Allah mengkabulkan doa mereka. Apakah doa mereka? Tuan-tuan sekalian ya, kita tengok kepada muka surat sebelum ini yang kita bincang, banyak betul doa ya. Salah satu doa yang hujung itu, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad, ya, iaitu doa yang dibacakan ya oleh orang-orang yang beriman ya, yang ulul albab. Kalau kita mula daripada ayat yang ke-190, mereka mengingat kepada Allah, dia bertasbih dan dia banyak berdoa ya, iaitu pada ayat 192 lagi sudah ada, ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, sesungguhnya engkau telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun orang yang zalim ya. Jadi yang kita baca sekarang ini pada fastajaba lahum ini adalah kesinambungan daripada muka surat sebelum ini. Dan mengapa kita baca doa tersebut? Kerana ini dalam pada surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini surah teguhkan prinsip. Teguhkan prinsip, dan bercakap tentang prinsip ini tuan-tuan ya. Kita tahu bahawa untuk menguatkan prinsip, bahasa sekaranglah, bahasa dalam Al-Quran itu maksudnya al-haq. Ya, al-haq. Al-haq ini maksudnya Allah laqad haqqal qaul dalam surah Yasin. Allah cakap betul-betul ya, Allah buat betul-betul. Jadi bila Allah beri pada kita al-haq ya, maka betul-betul juga ia akan berlaku. Dan orang yang nak kuatkan al-haq dalam dirinya, salah satunya apa? Dia kuat berdoa. Ya, salah satunya dia kuat berdoa. Bila dia tengok kepada alam semesta malam dan siang, dia akan cakap apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Maha suci Allah, dia berzikir ya. Subhanak faqina adzabannar, jauhkan daripada neraka, dan kemudian dia berdoa ya. Doa ini sebenarnya adalah rahsia untuk kita menguatkan hati kita, menguatkan prinsip di dalam diri kita. Dan dengan itu Allah cakap dalam ayat ini, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa. Allah tidak akan sia-siakan amal di kalangan lelaki dan juga perempuan, ba'dukum min ba'd, ya, maksudnya dia saling menolong antara satu sama lain untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kes ini mereka yang berhijrah, yang dikeluarkan daripada negeri mereka, waqatalu ya, perkataan di sini maksudnya terbunuh ataupun berperang, waqutilu ya, mereka membunuh dan terbunuh, la ukaffiru anna anhum sayyiatihim. Kesannya apa? Allah akan hapuskan kesilapan mereka, masukkan ke dalam syurga tajri min tahtihal anhar ya, iaitu bawahnya ada sungai, thawaban min indillah. Ini adalah ganjaran daripada Allah, dan sesungguhnya di sisi Allah itu husnus thawab ya, pahala ganjaran yang amat baik, husn. Dan daripada ini, apakah yang kita boleh ambil panduan daripada sini, ialah hidup ini kalau kuat prinsip, kuat al-haq yang sumbernya adalah daripada Al-Quran, maka orang itu akan berjuang ya, orang itu akan berjuang. Itu sebabnya kalau kita tengok awal daripada surah Ali Imran ini, Allah bercakap tentang alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kemudian disambung tentang Al-Quran ya. Nazzala itu Allah turunkan sikit Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sikit kita akan dapat sikit daripada sikit daripada Al-Quran. Akhirnya hati kita akan berprinsip ada kebenaran, dan akhirnya kita akan automatically akan jadi orang yang sentiasa buat kebaikan. Baik,
Jadi ini adalah daripada ayat 195 ya, dan di bawah itu terus ya Allah bercerita tentang orang yang abrar, ayat 198 ya. Abrar ni maksudnya orang yang buat kebajikan, dan kemudian pada ayat 199 wa inna, dan sesungguhnya ahli kitab yang beriman pada Allah dan juga apa yang diturunkan kepada kamu, wa ma unzila ilaihim khashiina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Jadi ahli kitab pun kalau dia beriman dia dapat ganjaran, dan di hujung sekali itu Allah beritahu conclusion, kesimpulan macam mana nak jadi orang yang kuat prinsip. Ya, surah ini kuat prinsip kan, seperti keluarga Imran, suami, isteri, anaknya Maryam ya. Macam mana nak jadi kuat prinsip? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Bersabarlah, ingatkan lain orang, saling bersabar, teguhlah ya, wattaqu maksudnya bertakwalah, la'allakum tuflihun, insya-Allah kita berjaya. Jadi di sini rahsia tentang warabitu ini zaman sekarang istilahnya grit, bahasa Inggeris tuan ya, GRIT. Maksudnya apa? Ialah kita amat strong dalam nak menuju kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Dan itu hanya berlaku bila kita sabar. Sabar ni kita optimiskan potensi kita, kemudian kita ingatkan orang lain. Kemudian rabit ini maksudnya kalau rabitah ini berada di perbatasan perang, kita tak lari daripada perang. Ya, dan salah satu amalan yang boleh kita amalkan ialah bertahan di masjid. Sekarang ni kita tak boleh pergi masjid, tapi kalau pergi masjid lepas maghrib itu kita bertahan, itu adalah salah satu training untuk rabitah, untuk menguatkan diri kita. Moga-moga kita dapat amalkan insya-Allah. Maka kita selesai dengan surah Ali Imran. So kita nak teruskan dengan surah An-Nisa, dan kita akan baca, Tuan Awang akan baca daripada ayat 4 hingga 5 ya, 4 hingga 5 surah baru kita, muka surat yang ke-77. Jadi dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Daripada ayat yang ke-4 ke-5 ini, tajuknya berkaitan dengan memudahkan urusan mahar ya, urusan mahar bagi pernikahan. Dan ini adalah surah An-Nisa, surah yang ke-4, bermula dengan seawal Allah menyatakan ya ayyuhan nas ya, ya ayyuhan nas. Itu kita tengok pada ayat ini, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ya, wahai manusia, Allah mengingatkan kepada kita untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan diingatkan tentang kita ini dijadikan daripada jiwa yang satu, daripada Nabi Adam ya, kemudian wa khalaqa minha zawjaha, dijadikan pasangannya Hawa, wa batha minhuma ya, dan kemudian dikembangkan rijalan katsiran wa nisaa ya, iaitu lelaki perempuan. Wattaqullaha tasaalu bihil arham innallaha kana alaikum raqiba. Allah amat memerhati, Allah ini amat mengawasi apa yang kita buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, ayat ini dimulakan dengan perkataan ini kerana surah ini namanya An-Nisa ya, wanita. Dan apakah tema daripada surah ini? Dia bercakap tentang keadilan kepada orang yang dalam masyarakat
terutama bagi orang-orang yang lemah ataupun yang kurang bernasib baik seperti orang miskin, orang yang kurang berakal ataupun tidak berapa bijak. Itu adalah tema dalam surah ini. Ya. Jadi seawal tadi ayat 4 5 sahaja dah bercakap tentang dan berikanlah mas kahwin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan padamu sebahagian daripadanya dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Jadi surah An-Nisa ini adalah surah yang banyak bercakap tentang peraturan. Kalau peraturan itu kita dah tahu dah, ia adalah Madaniyah, ya, satu surah yang bercakap tentang peraturan-peraturan apabila kita sudah ada syariat. Baik. Jadi pada ayat 4 hingga 5 itu tafsir Ibn Kathir menyatakan mengikut Aisyah, yang dimaksud dengan nihlah, ya, nihlah ini yang kita baca sebentar tadi adalah mas kahwin yang wajib. Begitu pula mengikut Muqatil, Qatadah, Ibn Jurayj, iaitu mas kahwin yang wajib. Ya, dalam perkahwinan ada mas kahwin yang wajib dan itu diserahkan kepada wanita, lelaki tak boleh ambil kecuali kalau isteri perempuan itu serahkan sebahagian daripadanya. Ibn Zaid mengatakan bahawa janganlah kamu mengahwinkannya kecuali dengan mas kahwin wajib yang diberikan padanya, dan tidak layak bagi seorang mengahwini seorang wanita kecuali dengan mas kahwin yang wajib, dan tidak layak penyebutan mas kahwin didustakan kecuali dengan alasan yang benar. Ya, maksudnya kalau diminta bagi, tapi jangan melampau-lampau lah, ya. Mesti ada sebab alasan yang benar. Jadi kesimpulannya adalah membayar mas kahwin pada calon isteri merupakan satu keharusan dan hendaklah hal tersebut dilakukan dengan senang hati, ya. Sebagaimana seorang memberikan hadiah dengan suka hati pula. Jika pihak isteri senang hati setelah penyebutannya lalu mengembalikan segala pihak kepada pihak suaminya, maka makanlah kerana ia menjadi halal. Tetapi kalau tidak, maka perlu diserahkan kepada wanita tersebut. Jadi ini pelajaran yang kita ambil hukum, ya. Dan tadi bercakap tentang wala tu'tus sufaha amwalakum. Okey, para wali, jangan kamu serahkan harta kamu pada orang yang bodoh. Sufaha ini kurang akal, tak boleh berfikir, ya. Artinya orang yang belum dapat bersikap bijaksana, sama ada daripada kalangan lelaki, wanita, anak-anak, maksudnya adalah harta mereka yang berada di tanganmu. Jadi itu ayat yang ke 5, ya. Jadi kalau sufaha, contohnya anak yang belum berakal ke ataupun orang tu tak dapat uruskan, maka jangan diberikan sampailah, tapi kena diuruskan dengan makrufah, dengan cara yang baik. Jadi ini adalah disiplin di dalam masyarakat, dalam keluarga, dan bagi orang yang beriman, kita akan amat sensitif dengan hak wanita, hak isteri, hak anak yang belum baligh, ya, anak yatim dan sebagainya. Dalam Riyadhus Salihin, dalam Amazing Quran ini dinyatakan, Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda, jika seorang suami mengajak isterinya, perlu, lalu isterinya menolak hingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat isterinya hingga subuh. Ini salah satu daripada hadis. Maksudnya hubungan yang lelaki ada kewajipan, yang perempuan, yang si suami, yang si isteri ada kewajipan masing-masing. Ya, Allah tetapkan perkara ini pasal apa? Pasal kalau pakai akal sendiri sahaja, maksudnya si lelaki tak nak bayar, kan? Ataupun si perempuan dia mungkin dia nak ikut kepada mood dia apa sebagainya, dia nak buatlah apa yang dia nak buat. Tetapi kita tahu bahawa yang lebih tinggi adalah iaitu wattaqullah. Itulah yang Allah nyatakan seawal daripada ayat pertama. Ayat pertama. Kita dijadikan daripada satu Adam, kemudian jadi pasangannya Hawa, maka kita ni dijadikan oleh Allah, kita kena kembali balik kepada Allah, apakah yang perlu dilakukan. Wattaqullah, ya, bertakwa kepada Allah. Jadi Allah letak paling tinggi, bukannya suami ataupun si isteri dalam sebuah hubungan keluarga. Baik. Jadi ini adalah sebahagian daripada muka surat 77. Kalau sambung sikit kepada ayat yang ke-6 itu, panjang sikit kalau kita tengok. Kita akan nampak ayat yang ke-6 itu bercakap tentang wabtalul yatama, tentang anak yatim. Itu yang bercakap tentang surah An-Nisa. Dia bukan sekadar cakap pasal wanita, tapi orang-orang yang biasanya pada Arab Jahiliyah mereka memandang second class, ya, wanita, anak yatim, orang miskin, orang yang bodoh ataupun yang kurang akal, sufaha. Jadi ini yang diperjuangkan oleh surah ini, ya, yang diperjuangkan oleh surah ini. So kita nak tengok pada muka surat 78 apa sambungan perkara ini. Mari kita tengok pada ayat yang ke-9 tentang seruan untuk mengalahkan hawa nafsu pada muka surat yang ke-78 ayat yang ke-9. Silakan sahabat kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Surahul Azim pada ayat yang ke-9 itu, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya. Jadi ini adalah sambungan. Kalau kita tengok ayat paling atas sekali itu wal masakin, ya. Dan orang miskin, ataupun kita tengok atas lagi, ya. Okey, lir rijal, bagi lelaki ada hak, ya, nasibum mimma tarakal walidain, daripada harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Ini cerita tentang waris, ya, peraturan lagi, ya. Surah An-Nisa ni memang penuh dengan peraturan lah, ya. Iaitu apakah bahagian yang boleh didapati oleh lelaki dan juga oleh wanita, ya. Mafruḍah ini dia ada kaitan dengan faraid, ya, hukum waris yang ada, salah satu ilmu yang ada. Dan sebenarnya dalam surah An-Nisa ni ada matematik tambahan. Tuan ni mudah ceritanya lah. Maksudnya ada kemahiran matematik tambahan, algebra. Kalau tak faham algebra, susah nak menguruskan mafruḍah ataupun nak menguruskan faraid. Dan di hujung-hujung nanti kita akan jumpa perkara ini. Ada 1/3, 1/2, 1/5, asabah apa sebagainya. Okay? Itu ayat yang ke-7. Wa idza hadaral qismah, dan apabila sewaktu pembahagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berikanlah mereka daripada harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, iaitu jangan disakit-sakitkan hati, qaulan ma'rufa. Dan bercakap tentang komunikasi dalam Al-Quran, tuan-tuan, ya, dia ada qaulan ma'rufa dekat sini, nanti dekat ujung yang dibaca oleh Tuan Cak Awang tadi, iaitu qaulan sadida, ya. Qaulan ma'rufa, qaulan sadida, ada lagi qaulan layyina, ya. Kemudian qaulan karima, ya. Jadi semua jenis cara bercakap ini istilah-istilah berbeza. Kalau di sini qaulan ma'rufa ini perkataan yang baik, ya. Diterjemahkan sini perkataan yang baik-baik kepada siapa? Kepada tadi kepada ulul qurba, orang yatim, orang miskin. Dia ketika dibahagi-bahagikan itu, dia kena cakap dengan baik. Bukannya dengan perli-perli ataupun marah-marah. Lawan pada makruf ini adalah mungkar. Maksudnya perkara yang tidak disukai ataupun yang boleh menyebabkan dosa dalam percakapan tersebut. Dan bila bercakap tentang pembahagian harta ini, ya, ini adalah momen yang amat mencabar. Dia kalau katakan sekadar jumpa-jumpa hari raya ke ataupun jumpa biasa, dia tak ada apa sangat. Tapi bila bercakap tentang harta, adik-beradik boleh bergaduh. Adik-beradik boleh bergaduh, dan Allah memberikan peraturan ini bagi adik-beradik yang beriman kepada Al-Quran, dia tak akan bergaduh. Dia akan cakap elok-elok, dan kalau ada terlebih sikit, terkurang sikit tu, dia halal bil halal saja. Ya. Dan kalau kita tengok pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-9 yang dibacakan tadi, wal yahshal ladzina law taraku, ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi ini adalah kalau takut keturunan yang lemah di belakang mereka, maksudnya kita kena asasnya adalah takwa dan bercakaplah qaulan, perkataan yang sadida. Sadida ini adalah perkataan yang teguh, yang kuat, ya, dan dia tak berani-berani, ya. Kalau kita kat sini kita tengok bercakap tentang sesuatu yang ditinggalkan, khalfihim. Ini perkara yang penting lah, ya. Zuriat yang ditinggalkan dalam keadaan lemah ni maksudnya kecil, ya, belum lagi kuat. Maka pada waktu itu hendaklah dia takut, ya. Pasal apa? Pasal di sisi manusia tak payah takut lah, kan? Tipu je lah pada anak yang ditinggalkan ataupun orang yang lemah. Tetapi bagi orang yang beriman, Allah ingatkan perkara ini betul-betul, pasal paling mudah untuk kita menzalimi adalah kepada golongan wanita, ya, pada anak yatim, ya, kepada orang-orang yang miskin ataupun pada anak-anak kecil. Jadi
pada waktu ini kalau tidak ada takwa, sekali lagi Allah menggunakan perkataan falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, dan perkataan yang betul-betul sadid ini maksudnya yang betul-betul benar, ya, dalam hal hak, di mana ada peluang untuk kita menipu ataupun menzalimi orang lain, maka itu adalah tanda kita ini mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ingatkan pada ayat seterusnya, orang yang makan harta anak yatim zulman, secara zalim ini, innama yaquluna fi butunihim nara. Ini adalah ancaman Allah. Makan harta anak yatim adalah makan api neraka. Wa yaslauna sa'ira, ya, pada ayat yang ke-10 itu mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sebabnya kalau ada persatuan organisasi yang buat kutipan harta anak yatim, kutipan derma untuk anak yatim, kan, ataupun ada orang menunggang anak yatim, menunggang agama lah, ya, tapi digunakan nama pasal anak yatim, orang semua nak bagi duit, ya. Masa bulan Ramadan nanti akan banyaklah perkara itu, tapi mungkin pasal PKP kita tak boleh bergerak. Perkara itu perlu kita jaga. Kalau nak urus rumah anak yatim, bosnya jangan pula lebih kaya daripada anak yatim tersebut. Ya, kalau bos tu kaya pasal dapat sumber lain, okey, tapi cabarannya adalah dia ambil buat tahfiz anak yatim, jadi orang pun bagi, ya, bagi derma, tapi lepas tu dia pula ambil pengurusan, kos pengurusan yang amat tinggi. Maka Allah cakap bahawa ini adalah makan nara, ya, memenuhkan perutnya dengan api neraka. Nauzubillah min zalik. Ya. Ini peringatan ini penting, ya, pasal sama ada kita ni jaga anak yatim ataupun kita ni terlibat dengan institusi yang ada kaitan dengan anak yatim, maka kita kena jaga-jaga. Pasal anak yatim dia bukan tahu pun, kan. Kadang-kadang dia kecil-kecil pun dia tak tahu nak kira, kan. Bulan Ramadan tu biasa je orang bagi makan, bagi duit apa sebagainya, kemudian yang si cikgunya ambil dan kemudian simpan dalam poket. Tak ada kira-kira, kan. Pasal mereka pun tak tahu apa ledger, nak letak akaun apa, mereka tak ingat. So inilah amanah yang besar Allah beritahu kepada kita, disambung dengan yusikumullah, ya, iaitu pada ayat yang ke-11, Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembahagian warisan untuk anak-anakmu, sebahagian anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan. Dah mulalah, ya, cerita tentang bagaimana 1/3, 1/2 apa sebagainya, yang bagi tuan-tuan yang mungkin dah biasa belajar faraid tak ada masalah, ya, tapi kalau terlupa, terutama ketika membuat wasiat ataupun ketika ada pembahagian harta, caranya ialah, secara ringkasnya, satu, hutang kena selesai, ya, urusan jenazah dan hutang jenazah perlu selesai dahulu, kemudian barulah ia difaraidkan, ya. Sebelum faraid itu mungkin ada wasiat 1/3, tapi selepas itu perlu difaraidkan ikut fardu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ini. Tak boleh pula dia kata pasal dia dah wasiat semua harta pergi kepada semua orang, okey, maka si adik yang pertama dapat semua harta pasal ayah sayang pada dia. Tak boleh, ya. Wasiat itu hanya terhad. Tapi sebelum wasiat kena uruskan dulu hutang, uruskan urusan jenazah. Ini antara adab ataupun syariat di dalam Al-Quran. Baik. Dan kalau kita tengok pada ayat 9 tadi, di sini dalam Amazing Quran ini dicakapkan qaulan sadida, ni perkataan yang benar dengan menyuruhnya untuk bersedekah dengan tidak lebih daripada 1/3, membiarkan sisanya untuk ahli warisnya dan tidak meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Itu qaulan sadida, itu maksudnya perkataan yang benar untuk menyelamatkan orang yang ditinggalkan, ya. Itu yang dimaksudkan dengan qaulan sadida sebentar tadi pada ayat yang ke-9. Hadis arba'in saya bacakan sikit. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sementara keburukan adalah apa yang meresap dalam dadamu dan kamu benci sekiranya manusia mengetahuinya, ya. Jadi ini dibawakan hadis ini pasal apa? Pasal orang yang nak tipu anak yatim ke orang miskin ini, dia senyap-senyap je, kan. Dia main transfer duit ataupun disimpan duit tanpa akaun, pasal orang bukan tahu pun, kan. Jadi antara kaedah dalam menentukan kebaikan adalah akhlak yang baik, kata Nabi, sementara keburukan adalah kamu benci sekiranya manusia mengetahui. Kalau orang lain tahu, kita tak berapa, kita tak suka, itu namanya dosa. Sebabnya itu mudah untuk kita mengira tentang, ada orang yang dia tak kisah pun orang tahu, kan. Itu maksudnya kurang sensitif pada dosa. Tapi at least kata Nabi, kalau ikutkan kepada perbahasan daripada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dia kata keutamaan akhlak yang baik, timbangan dosa ialah apa yang meresap dalam jiwa dan tidak mententeramkan hati. Dan yang ketiga, seorang mukmin akan benci sekiranya manusia mengetahui aibnya, berbeza dengan pembohong besar yang tidak peduli sekiranya manusia mengetahui aibnya ataupun tidak. Orang yang pembohong dia tak kisah, kan. Yang penting aku dapat apa yang aku inginkan.
Itu bezalah tuan-tuan ya, untuk kita jadikan sebagai panduan daripada muka surat yang ke-78. Okey, kita lihat sekejap di online. Kita dah setengah jam bersiaran, nak tengok apakah feedback yang ada. Ada pertanyaan ya, kalau hibah itu macam mana hubungan dengan faraid? Hibah ini ialah hadiah yang kita wasiatkan sebelum kita meninggal. Jadi yang itu okey, tak ada masalah, tetapi maksudnya hibah lah, dia terus jadi hibah, dia pasal dah wasiat sebelum tu. Tapi harta-harta lain yang ada yang tidak dihibahkan, maka itu adalah masuk dalam faraid. Maksudnya apa kat situ? Jadi kalau katakan ada orang kata saya dah hibahkan harta ini untuk pergi ke rumah anak yatim, itu dah sampailah ke rumah anak yatim, diuruskan oleh lawyer apa sebagainya. Tapi kalau katakan ada perkara yang tidak dihibahkan, ya, tidak dinyatakan, maka itu akan masuk dalam hukum faraid, ya. Okey, baik. Soalan ayat ke-9, adakah ayat ini bermaksud bagi orang yang melakukan ketidakadilan kepada harta? Okey. Anak yatim, Allah akan balas kepada keturunannya. Okey, ayat ke-9 tadi ya. Ayat yang ke-9 tadi, kalau kita tengok kembali. Kita dah pergi ayat ke-9. Iaitu, dan hendaklah takut pada orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadapnya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ini kita cakap tentang keturunan kita, ya. Jadi kalau orang melakukan tidak adil pada harta anak yatim ini, Allah beritahu dalam ayat yang seterusnya, ya, iaitu innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Spesifik kepada orang tu, tak ada kaitan dengan keturunannya, ya. Yang tadi ayat awal bercakap tentang keluarga kita, ayat seterusnya tentang anak yatim itu orang lain yang uruskan dia, jangan zulman, jangan menzalimi, ya. Saya harap jelas kat situ. Soalan yang seterusnya, bolehkah hibah 100% daripada semua harta? Itu namanya wakaf, kan? Wakaf ataupun hibah. Kalau dihibahkan kepada 100%, yang ini saya kena semak balik semula, saya kena rujuk beberapa surah lain untuk melihat kepada konsep hibah 100% ini, ya. Tadi kita bercakap tentang kalau ada orang hibah, kemudian yang lainnya itu diuruskan dalam faraid. Tapi soalan yang saya dapat ini di online, bolehkah hibah 100% daripada semua harta? Maksudnya dia tak nak, saya assume maksud ni soalan ini ialah tak ada nak tinggalkan untuk faraid. Contohlah, saya assume soalan ini ialah orang tu ada harta 100 juta lah, dah kereta, rumah apa sebagainya, dia nak bagi semua pada anak dia yang pertama, hibah pada anak dia, ya. Kemudian yang lain tak dapat. Adakah dibenarkan? Jadi saya ada sikit jawapan, tapi saya kena semak balik. Ini hukum fiqah. Pasal ia tidak dibincangkan sini cukup, maka saya ambil keputusan tak nak menjawab lah, ya. Tuan Awang, kita fokus kepada apa yang kita baca tadi itu. Pasal dia gabungan beberapa ayat Al-Quran dan hadis bercakap tentang hibah ni. Mungkin pada masa akan datang, kalau saya sempat untuk mengkaji, buka balik fiqah, saya akan jawab balik pada soalan ini, ya. Harap membantu, insyaAllah. Okey, kita nak teruskan dengan muka surat yang ke-79. Ya, kita nak dapatkan gambaran sedikit apakah yang ada pada muka surat 79 ayat ke-14. Tuan Awang, boleh kita baca? Silakan. Ayat ke berapa? Ayat ke-14 ni. Ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم. Surahul Azim, daripada ayat yang ke-14 itu sambungan daripada ayat 13. Selepas Allah bercerita pada ayat 12, sambungan tentang faraid.
Ya, masih lagi tentang dan sebahagianmu pada ayat 12 tuan-tuan ya, adalah 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Ini detail lah ya, hukum faraid. Waktu saya belajar dulu memang dia kalau ada anak 3, anak 4, ini bahagiannya apa sebagainya, ada kiraannya. Okey, yang itu kita boleh belajar baca, tapi nak diamalkan itu satu kita kena betul-betul kira algebra ya. Itu kemahiran lah, tak apa. Yang itu kita teruskan pada ayat 13. Allah cakap segala peraturan ini Allah cakap sebagai hududullah ya. Pada ayat ini kalau kita tengok tilka hududullah. Biasa orang cakap hudud itu adalah yang potong tangan apa, itu salah satu ya, had jenayah. Tetapi sebenarnya selain daripada bab jenayah apa sebagainya ini, hudud Allah adalah segala had-had, segala limit, segala peraturan, termasuklah faraid. Ya, pasal ada orang yang dia kata kalau hudud dia mestilah potong tangan, sebenarnya itu bukan sekadar itu ya. Hudud Allah jelas kat situ, hudud adalah dia punya jamak plural daripada had, dan had yang kena jaga betul-betul adalah wasiyah ya. Wasiyah dan juga faraid yang kita tengok sebentar tadi. Jadi itu adalah kalau siapa boleh jaga taat pada Allah dan Rasul akan dimasukkan ke syurga, di bawahnya ada sungai khalidina fiha zalika wa zalikal fawzul azim. Ini adalah kejayaan yang besar. Salah satunya jaga faraid. Jaga faraid ya, pasal di hujung zaman ini tuan-tuan sekalian ya, faraid ini bagi sebahagian orang dia tak kisah kan. Dia rasa macam kalau ayah nak bagi saya, buat apa nak dipersoalkan pula tentang saya kena dapat 1/3 ke 1/2 ke, kemudian anak perempuan dapat satu begini, rasa macam abang juga dapat lebih apa sebagainya. So perkara-perkara itu tersebut kalau tidak berasaskan takwa, memang orang bergaduh ya. Itu belum lagi orang yang alang-alang dah bergaduh, biasa tak payah pergi tuntut harta dan tak nak bagi kerjasama, akhirnya semua tu masuk dalam public property yang tidak dituntut ataupun diusahakan ya. Jadi Allah cakap bagi yang siapa yang boleh jaga hudud Allah ini fauzul azim. Fauzul ini maksudnya adalah kejayaan yang besar di akhirat, kejayaan ya, fauz. Tetapi bila Allah menggunakan falah, muflihun, itu maksudnya kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Kebanyakan perkataan fauz ini merujuk kepada kejayaan di akhirat. Pasal apa? Di dunia mungkin orang tu dia rasa macam saya dapat lebih ke, saya dapat kurang ke, dia taklah boleh dia tak boleh nak claim everything. Tetapi bila sampai akhirat nanti Allah cakap itu adalah fauzul azim. Tapi siapa yang ya'si, yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'addada hududahu ya, maksudnya apa? Melanggar batas-batas hukumnya, Allah akan masukkannya ke dalam nara khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Ya. Allah beri ancaman ini pasal kalau kita dapat sedikit kan, dapat 2 juta ke 3 juta dengan menipu, berbanding dengan khalidan fiha, kekal di dalam neraka, tak berbaloi pun. 1 juta, 2 juta. Bukan dah lah tak berkat pula tu kan. Tak berkat, lepas tu buat bisnes pun tak berkat, akhirnya jatuh tak berbaloi pun. Azab dah kena dekat dunia, kemudian sampai ke akhirat dapat azabum muhin, azab yang menghinakan. Jadi sebenarnya orang yang tipu dalam harta warisan, yang amat berkira dalam harta warisan, ataupun sahaja je dia nak corner kan. Corner tu ada orang yang sampai bunuh orang untuk dapat harta. Ada orang kahwin dengan orang lain, lepas tu bunuh orang ke, buatlah macam-macam kerana nak dapat harta. So itu adalah ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini. Ayat yang ke-14 itu Allah menyatakan dalam Amazing Quran ini ya, Amazing Quran ini dinyatakan tentang taubat ya, bertaubat daripada dosa ya, bertaubat daripada dosa, iaitu apa? Mengikut majoriti ulama, taubat harus dilakukan setiap kali melakukan dosa. Setiap dosa perlu diminta keampunan ya, dengan bertaubat. Hal ini berdasarkan daripada surah Taha ayat 82 ya. Jadi salah satunya kalau bunuh ya, jika seorang membunuh bertaubat, beriman, beramal soleh, Allah akan mengampunkan dosanya. Okay. Jadi kalau kita tengok kepada orang yang berbeza pendapat tentang keterangan semacam ini ya, iaitu apa? Kalau katakan dalam ayat 93 surah An-Nisa, orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja maka balasannya adalah neraka Jahannam. Dan banyak keterangan lain yang semacam ini disebutkan ancaman ini, seperti ayat yang sebentar tadilah tuan ya, iaitu apa? Ayat yang berkaitan dengan kalau seorang itu tidak mengikut kepada faraid sebentar tadi. Ya. Jadi apakah yang perlu dibuat? Kena taubat.
Ya, macam mana ya? Mari kita tengok sikit penerangan daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam yang disampaikan dalam Amazing Quran ini. Iaitu okey, orang berbeza pendapat tentang keterangan semacam ini. Yang benar dalam masalah ini adalah jika pembunuh bertaubat untuk memenuhi hak Allah dan dia menyerahkan dirinya dan sukarela kepada ahli waris agar dia dapat memenuhi hak orang yang dibunuh, maka dua hak telah dia penuhi. Sekarang tinggal hak yang dibunuh yang belum dipenuhi, yang tentunya Allah tidak akan sia-siakan. Namun keampunan yang diberikan kepada pembunuh sudah dianggap sebagai pengganti hak korban sebab apa yang dialami juga tidak dapat dihalangi dengan membunuh pembunuhnya. Taubat yang sebenar-benarnya sudah cukup untuk menghapus dosanya pada masa lampau. Hal ini menjadi pengganti kezalimannya hingga dia tidak dijatuhi hukuman kerana kesempurnaan taubatnya. Hal seperti orang yang kafir yang pernah memerangi Islam serta membunuh orang Muslim. Jika dia masuk Islam, Islamnya bagus, Allah memberi pengganti. Ini kes kalau orang tu bunuh dan kemudian ialah memanglah orang lain dapat harta apa sebagainya kan bila dah tinggal. Tetapi orang yang membunuh tu apa jadi? Kan? Jadi orang dia kena bertaubat dan jangan bolehlah bunuh balas bunuh pasal ada hukum qisas kat situ. Tetapi kalau bertaubat diterima, maka itu juga adalah cara yang bagus dalam hukum jenayah, dalam jenayah. Ini perbincangan Ibn Qayyim ya pasal bercerita tentang ada orang yang sanggup bunuh orang untuk dapatkan harta. Kan macam mana tu? So itu yang dibincangkan dalam buku ini. Okey, jadi itu pada buku surat 79 dan kita baca tadi ayat yang ke-14 dan itu adalah ayat akhir. Kalau di atas itu adalah berkaitan dengan faraid, so kita selesai memahami sedikit. Atas itu faraid dan di bawah itu Allah cakap siapa ikut dapat syurga, siapa yang tidak ikut sebenarnya dia menempah azabum muhin. Baik, kita pergi kepada buku surat akhir, pada buku surat 80 kita nak lihat kepada 19 ayat 19. Silakan. Tuan Syamsul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Baik, sadaqallahul azim. Terima kasih ucapkan pada Tuan Awang. Pada ayat yang ke-19 itu maksudnya ialah wahai orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan ya secara paksa, secara paksa. Iaitu maksud secara paksa ini yang dijelaskan dalam Amazing Quran ini ialah mewariskan perempuan tidak boleh dengan paksaan menurut sebahagian adat Arab Jahiliah. Apabila seorang meninggal, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh ahli waris atau tidak dibolehkan menikahi lagi. Jadi dia tak boleh, dia dikontrol ya. Pasal ialah wanita pada zaman dahulu pada Arab Jahiliah dia dipandang second class, third class, fourth class ya. Bila Islam datang, siap ada lagi satu surah namanya An-Nisa. Siap ada lagi surah Al-Mujadalah iaitu wanita yang berjidal yang mempersoalkan kepada Nabi pasal suami je ya. Jadi
ada sampai tahap begitu sekali, Al-Quran ataupun Islam ini mengangkat tahap wanita. In the first place, wanita adalah ibu kita, adik perempuan kita, kakak kita. Tetapi pada zaman jahiliah tu dia buat macam barang komoditi ataupun barang yang boleh dijual beli ataupun sumber pendapatan. Kan kalau katakan dia dah suami dia meninggal, apa tu, kalau kahwin ambil mahar dia dan sebagainya. Dan perkara ini sebenarnya berlaku zaman sekarang, tuan-tuan ya, berlaku zaman sekarang di mana wanita sebahagiannya dijadikan sebagai alat komoditi ya bagi setengah human trafficking ya, pemerdagangan manusia ataupun wanita. Itu banyak berlaku. Dan di dalam Al-Quran ya, ketika bagi tuan-tuan kalau ada berjumpa dengan kawan ke yang kata macam mana kami ni rasa dah bebas, tapi Islam ini suruh pakai tudung lah, suruh tak boleh itu, tak boleh ini sebagainya. Sebenarnya Islam lah yang mengangkat wanita, dan yang budaya lain itulah sebenarnya yang merosakkan wanita ya. Dalam hal ini yang kita baca sebentar tadi, sampaikan tak boleh diwarisi perempuan dengan jalan paksa. Ambil harta disebabkan oleh dia dah kematian suami, dia dapat harta, maka dipaksa ataupun di twist lah ya, diubah-ubah untuk mendapat bahagian yang lebih. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ini cerita tentang mahar ya. Maksudnya kalau dah dapat mahar itu kena bagi. Ada orang yang dah kahwin tak sempat bagi mahar, lepas tu dia dah berpisah pun kena bagi mahar juga, pasal mahar itu wajib ya, wajib yang diberikan. Dan jangan menyusahkan, jangan minta balik apa sebagainya ya. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, sabarlah kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi ada perkataan dekat sini, jika wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hiduplah dengan bil ma'ruf. Sekali lagi, tadi ada qaulan ma'rufa untuk anak yatim, dekat sini bercakap tentang ma'ruf sekali lagi dengan baik. Hidup bersama dengan mereka ataupun bermuamalah dengan mereka. Mereka hunna itu siapa? Wanita ya. Jadi Allah memberikan satu arahan kepada terutama orang lelaki lah macam saya ni ya, untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pasal apa? Pasal ma'ruf ini, dengan kebaikan ini, ta'muru nabil ma'ruf, kalau kita tengok dalam surah Ali Imran, adalah ciri dakwah. Kan, dakwah ini mestilah ta'muru nabil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Maka bergaul dengan baik itu adalah seruan ya, di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-19. Dan kalau katakan ada perkara yang kamu benci padanya ya, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al lahu fihi khairan katsira. Boleh jadi apa yang kamu benci itu ada kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ja'ala ini Allah maksudkan dalam Al-Quran, ja'ala ini Allah jadikan ada fungsi, tuan-tuan ya. Ada fungsi. Jadi lelaki perempuan of course lah ada perbezaan, dan kalau katakan lelaki punya karakter sama dengan si isteri, ataupun si isteri nak macam dia, tak nak style lelaki, dan kita sebenarnya tidak menghargai kepada ayat pertama daripada surah An-Nisa. Tapi kalau ada rasa macam tak berapa suka ke kan, contohnya kalau si perempuan mungkin cerewet, contohnya cerewet tu maksudnya detail. Cerewet tu macam ada negative connotation sikit kan, detail sangat. Yang lelaki ni general je kan. Jadi mungkin kalau lelaki tak suka yang detail, yang perempuan tak suka pula yang cara overall, memang bermasalah. Tetapi dua-dua ada kekuatan. Detail pasal kalau nak masak ke, nak sikat rambut ke, mestilah minyaknya apa sebagainya. Kalau lelaki mungkin asal letak minyak aja kan, asalkan sikat saja, ataupun mandi asalkan mandi, contohlah kan. So ada perkara yang lelaki tak suka pada ciri wanita ya, tetapi itu adalah baik. Dan kalau perempuan pun sama juga, kalau ada benda yang pada lelaki, kalau lelaki detail sangat kan, contohlah ya, pasal ada juga lelaki yang detail kan, tapi kalau detail sangat melampau-lampau, akhirnya banyak benda yang tidak berjalan ya, pasal semua nak detail. Dan akhirnya kalau nak bekerja ke, nak buat sesuatu projek yang besar ke apa ke, mungkin tergendala kerana perlukan detail yang memerlukan komitmen yang lebih daripada apa yang ada. So perbezaan-perbezaan itu, karakter yang ada pada seorang lelaki, seorang perempuan, adalah untuk kita lihat bahawa bukanlah yang kita rasa baik itu adalah baik, yang buruk tu adalah buruk.
Kita bercakap tentang sekarang ni baik dan buruk ya. Benci dan suka. Istilah yang digunakan sini fa in karihtumuhunna. Ini bukan perkara mungkar. Mungkar is mungkar. Ya, makruf is makruf. Tetapi kita bercakap tentang ada benda yang saya suka, dia tak suka, dia tak suka, saya suka. Perkara itulah yang perlu kita uruskan dengan lapang dada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, ini adalah muka surat yang ke-80. Alhamdulillah. Daripada Riyadhus Salihin, saya bacakan satu hadis. Nabi berkata, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, sebaik kamu adalah yang paling baik terhadap isterimu. Ya, beberapa faedah pengajaran. Keimanan memiliki pangkal dan kesempurnaan. Yang kedua, barang siapa yang tidak bersikap baik pada keluarganya, maka tiada kebaikan padanya untuk orang lain. Maksudnya kalau tak berbaik dengan ahli keluarga, dengan orang lain tu lagilah, ya. Dia fake. Lebih kurang itulah kan. Dia mesti dibuktikan di dalam rumah dengan kata yang baik, ya. Yang ketiga, bahawa kaum kerabat lebih berhak menerima perbuatan baik kita. Yang keempat, dorongan untuk melayan isteri, pasangan dengan wajah berseri-seri, menahan tindakan yang akan menyakitinya, berbuat baik padanya dan bersabar terhadapnya. Dan kelima, akhlak yang baik merupakan sifat orang mukmin yang sempurna dan sifat orang takwa sejati. Ini disampaikan oleh Abu Usama Halim bin Aidul Hilali dalam Bahjatun Nazrina, syarah bagi Riyadhus Salihin. Jadi tuan-tuan dan puan, ini sebagai pelajaran kita pada hari ini, 5 muka surat, dan saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Awang yang sudi bersama kali ini, Fit Awang Hambali, ya. Awang Syamsul Awang Hambali, dan ayat 17 ada di online tu, kata ayat 17 apa ya? Oh, innamat tabatu 'alal ladzina ya'maluna su. Okey, kita tengok sikit ayat 17. Okey. Boleh tak Awang bacakan sikit? Ayat 17. Ayat 17 ni. Bentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat yang ke-17, sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya layak bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana bijahalah. Ya, istilah yang digunakan di sini ialah bijahalah. Bijahalah ini tuan-tuan kena faham ya, dalam Al-Quran bila cakap jahil, jahil bukan sekadar di peringkat intelektual, ya, bukan sekadar di peringkat intelektual, tetapi juga di peringkat emosi, ya. Dalam ayat 65 ataupun 69 surah Al-Baqarah itu, Nabi Musa berdoa, a'udzubika, ya, aku berlindung an akuna minal jahilin, daripada aku menjadi orang yang jahil. Apa maksud orang jahil ini? Bukan Nabi Musa ni tak tahu Taurat, tetapi menjadi orang yang tidak tahu ataupun jahil dari segi emosi, yang tak dapat kawal emosi. Istilah zaman sekarang ni EQ yang rendah, bukan IQ yang rendah, ya, EQ. Pasal ada orang IQ tinggi tapi dia tak boleh bersabar, itu EQ rendah, ya. Jadi bila jahil ini tak dapat kawal diri ini, itu yang dalam mahkamah ada yang dikaitkan dengan tak berapa siuman ataupun dia dalam keadaan tidak stabil, stres melampau-lampau, tuan-tuan, ya. Dan ini adalah perkara yang perlu kita beri perhatian lah. Kalau kita tengok pada ayat yang sebentar tadi, innamat taubatu 'alal ladzina lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, ya. Dengan sebab kita punya, mungkin kita tak tahu ataupun kita tak dapat kawal perasaan kita, maka kita marah ke buat sesuatu perkara yang fahsyah, ya. Kalau ayat yang sebelum ini fahisyah, bukan fahsyah, fahisyah, ya. Iaitu perkara yang keji, ya, ataupun perkara yang mungkar. Maka kalau terlibat dalam bentuk begitu, maka Allah kata kalau dia bertaubat min qarib fa ulaika yatubullahu alaihim, Allah terima taubat tersebut.
wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah amat mengetahui, Allah amat bijaksana. So apakah poinnya ialah kita dalam hidup kita ini tuan-tuan, kita ni mungkin boleh jahil di sini, mungkin boleh jahil di sini. Jahil di sini boleh menyebabkan kita buat perkara yang tak patut, dan jahil di sini lagi-lagi buat benda yang tak patut. Ya, kita dah belajar macam ni pun dia boleh lagi buat benda yang tak patut. Tetapi insya-Allah bila kita belajar Al-Quran ya, dengan faham dan kita continuous mengingat pada Allah, jaga solat kita, Allah akan pelihara kita. Dia istilah dalam ikhlas ini, mula-mula istighlas, buat ikhlas. Kemudian mukhlisin, kita ikhlas. Dan yang ketiganya lebih tinggi, macam Nabi Yusuf, mukhlasin. Mukhlasin ini adalah orang yang diikhlaskan, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana bersungguh-sungguh untuk ikhlas dalam kehidupan. Jadi macam tuan-tuan yang cuba mengikhlaskan dengan hadir program begini, kelas-kelas agama, kan, belajar dalam kesibukan, dalam peluang yang ada, maka moga-moga Allah berikan kita status mukhlisin, dan lebih tinggi lagi adalah mukhlasin. Perkara ini adalah dengan izin daripada Allah. Pasal kita ni tak boleh kontrol pun tuan-tuan ya. Kita amat lemah. Nabi Yusuf kata apa dalam surah Yusuf? Sesungguhnya nafsu itu la ammaratu bisu. Ya, nafsu itu, diri kita ini memang dia nak mengajak ke arah keburukan. Illa marrahimar rabbi. Kecuali dengan rahmat daripada Tuhan. Itu kata Nabi Yusuf tu. Nabi tu. Nabi cakap begitu. Jadi bila Nabi cakap begitu, kita kena acknowledge bahawa kita ini taklah semudah itu untuk kawal diri jadi baik. Dan kecuali kita dapat rahmat, dan salah satu cara kita nak mendapat rahmat adalah macam mana? Dengan kita sentiasa membaca Al-Quran, selalu minta Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayat ke-10 daripada surah Al-Kahfi. Ya Allah, berilah kepada kami daripada sisimu rahmah. Minta. Ya, kita nak ke syurga pun dengan rahmat, bukan dengan amalan kita. Baik, jadi terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Tuan Awang Syamsul, dan di akhir ini saya ingin buat sedikit pengumuman ya. Besok ada di atas skrin tu kita ada program tuan-tuan ya. Mungkin sebagian tuan-tuan dah tahu dah pun, tapi kalau tak tahu saya tunjukkan di atas skrin itu, Legacy Ramadan Special, Legacy Circle Insider, LCI. Legacy Circle ini adalah kita nak kumpulkan orang-orang yang nak membina kejayaan di dunia dan di akhirat. Istilahnya muflihun lah tuan-tuan ya, tapi maksud istilah bahasa Inggerisnya ialah legacy. Dan insider tu adalah orang-orang yang dapat pelbagai latihan ya, sebelum, semasa dan selepas Ramadan. Jadi besok adalah pelancaran LCI ini, Legacy Circle Insider ini, 19 April, Ahad, 2.30 di Facebook page Akademi Seniji. Dan insyaAllah ada beberapa tokoh yang akan berkongsi 5 minit. Dan insyaAllah kalau ikutkan Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi dan juga Ustazah Farha akan bernasyid katanya ya. Kita doakanlah besok boleh menasyid sikit satu lagu yang kalau tuan-tuan pernah dengar di hujung program Malaysia Quran Time tu, kita doakanlah besok kita boleh dengar sikit suara Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi ya. Mungkin Ustazah Farha kalau sudi akan bersamalah insya-Allah, selain daripada Ustaz Khairul, Ustazah Noni, Diana Amir, Ustaz Hafiz, Piu Amin insya-Allah. Jadi mohon sampaikan ya kepada rakan-rakan yang lain untuk program ini. Moga-moga ia menyiapkan lebih lagi kepada Ramadan, dan kita nak belajar bersama-sama dalam PKP ini. PKP Ramadan ataupun Ramadan dia Ramadan special pada tahun ini ya. Tuan Awang, sebenarnya salah satu yang special tahun ini adalah Ramadan kita special pasal kita PKP. Kan? Betul. Dan Tuan Awang apa persediaan untuk Ramadan tahun ini? Kalau boleh berkongsi. Salah satu persediaan Ramadan tahun ini, alhamdulillah, anak-anak saya dia buat backdrop Ramadan is coming. Okay. So dia buat secara apa tu fizikalnya dia orang bersedialah, insya-Allah, sebab lagipun memang telah dilatih sejak kecil lagi. Tapi kali ini agak special, dia buat backdrop sendiri. Dia potong, buat warna. Alhamdulillah. Okey, moga-moga dimudahkan ya. Dan kita doakan semua yang di online juga dimudahkan urusan bersedia untuk Ramadan.
Kita akan bertemu lagi insya-Allah 2 hari lagi, iaitu pada hari ni hari Sabtu, kita akan berjumpa hari Isnin. Ya, hari Isnin insya-Allah kita akan Isnin malam kita akan jumpa sekali lagi untuk halaman 81 hingga 85 insya-Allah. Terima kasih pada Tuan Nawang bersama pada hari ini. Sudi lagi, harapnya sudi pada masa akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Jazakallah khair. Baik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.